inilah dia Dr. Imelda. Okey, anak kepada Dr. Izham, klinik Izham yang berada di sekitar Kuala Lumpur ini dan merupakan kawan cik lama lah kita berapa dekat 20 18 tahun lah. Maybe 19 tahun. 19 tahun lah. Yes. Oi. Aku dah pesan langsung pakai tudung labuh sikit. Dia boleh hinggut tag tu tadi nak. Okay, kita serius ni. Kita serius ni. Depa ni bukan boleh. Sagi tak kenal saja. Okey. Kita serius. Okey, kita serius. Okey. Jadi Dr. Imelda bukanlah antara frontliners yang bekerja di hospital kerana doktor menjaga klinik-klinik kepunyaan Dr. Izham, salah satu cawangannya. Okey, dan mungkin ramai yang kenal doktor pun sebab selalu pi ambil ubat, ambil MC apa semua kan, buat-buat batuk kan. Lepas tu jadi kita hari ni, okey, menurut status COVID-19 di Malaysia di hari ni 31 bulan Mac ni, total keseluruhan kita hari ni ada 2,766. Masa tadilah Induk cakap mungkin naik ke mungkin turun ke walau alam. Jadi kita ada 94 kes sedang menerima rawatan di ICU. Maksudnya benda ni dah heavy lah yang kes di ICU ni. Lepas tu kita ada daripada jumlah itu 60 memerlukan bantuan pernafasan. Bukan macam aku punya pernafasan yang aku bising masa aku semua jiwa tu, bukan. Maksudnya oksigen ya. Tak apalah. Siapa suruh hang punya internet slow? Kesian muka hang terkejut lagu tu, Imelda. Semua satu Malaysia tengok. Okay, you can repeat tadi you freeze kejap. Okay. So kita ada 94 kes di ICU, kita ada 60 kes yang memerlukan bantuan pernafasan, bukan bantuan pernafasan macam aku minta kat hang apa nama stabilizer. Bukan. Dia memang dia pakai tube lah, intubate. Dia pakai tube. Maksudnya kalau orang kata tu, orang Melayu Islam, orang kita kata eloklah kalau duk mengaji Yasin dah lah kan, lagu tu lah kan. Lepas tu kita ada kes baru 140 hari ni. Kes aktif 2,186, kes sembuh 537. Yang ni jumlah kematian 43 orang. Ini yang tak tahulah, mungkin ada apa semua, innalillah lah kalau ada semuanya. Ni semua sumber daripada KKM. Okey. Yang aku terpanggil nak buat cerita ni pasal apa, di Facebook ada orang cerita kata hang lah, aku tak payah panggil doktor lah, kita ni kawan-kawan. Ayu je lah. Hang kata antara puncanya terjadinya COVID ni disebabkan adalah kelalaian dan juga ketidakindahan manusia terhadap benda ni. Okey, cerita mai daripada sudut pandangan doktor tu sendiri. Lepas tu kita nak cerita macam mana hampa ni jadi doktor. Tak kecut perut kah keluar hari-hari nak kena jumpa orang, nak test orang, nak bercakap dengan orang. Apa yang menyebabkan hampa tu? Itu nombor 2, nantilah kita tanya. Kita nak tanya lah ni, apa yang menyebabkan benda ni merebak, nombor 1. Sebab apa? Duduk tengok video-video orang putih tu, kadang orang tak faham. Yang mana tak belajar tinggi tu, dia tak tahu apa orang putih tu nak sebut. Jadi kita habak dalam bentuk Melayu. Hanya nak cakap orang putih sini, sebab dia tak faham. Okey, silakan. Okey, kita cakap bahasa utara lah kan. Kita je pandai cakap pun kan. Boleh cakap. Kita cakap. Okay, so actually benda ni coronavirus ni. Okay, coronavirus ni dia sebenarnya dia dalam binatang. Okay, dia dalam binatang macam bats. Di dalam binatang. Okay. Ya, so dalam so macam MERS, SARS tu semua ada yang dalam pigeons, ada yang dalam camel, unta kan. Tu MERS yang dekat. Hak ni di dalam bats, pelawak. Khinzir ada? Pigs. Yeah, you can also have them in pigs. Dalam khinzir pun ada. Tapi yang famous 3 tu lah, SARS, MERS dengan hak ni lah corona lah, COVID-19. Okay, corona selalunya main daripada pelawak lah. No. Corona tu is actually virus dalam binatang.
Dia pandai, dia bug yang pandai sangat. Dia boleh mutate, dia boleh berubah dia punya sifat. Dia jump daripada binatang ke manusia. Dia sebenarnya virus binatang ke binatang. Dia tak patut hinggap kat manusia. Tetapi tak tahu Allah alam kenapa Tuhan buat, kenapa jadi macam tu, dia mutate. Dia change dia punya konfigurasi dia boleh jump daripada kelawar, daripada binatang mana-mana ke manusia. And that's what happened in Wuhan where the live animal stocks atau tempat yang diperjual macam-macam dah lah, all sorts of wonderful stuff tu. Daripada bats, daripada kelawar, dia pergi ke manusia. So 7 orang dekat Wuhan first of all dapat this penyakit. And then dia terus Nanti Sat. Nanti Sat. Macam mana manusia boleh dapat tu daripada, kalau katalah kelawak lah binatang tu. Apabila kita makan ataupun dia boleh lompat keluar daripada kelawak tu ke, ataupun kita pegang kelawak tu ke, macam mana? Dia macam ni, hak yang dekat Wuhan tu, mereka dapat daripada darah dia. Mereka sembelih-sembelih dia, mereka potong-potong dia. Lepas tu mereka darah-darah tu, lepas tu mereka calik kat hidung, calik kat mata macam tu. Makan, jadi mereka potong-potong kelawak consume. tu, dia punya darah. They consume it and then darah tu mereka calik kat mata mereka calik hidung macam tu lah kan. So that's what happened. And then this bug suddenly dia transmit human to animal tu, jadi tiba animal to human tu tiba-tiba jadi human to human. Sebenarnya most coronavirus dia nak tukar daripada dia mutate, tapi sebenarnya coronavirus most of them actually mutate takes 30 years. 40 years actually dia nak mutate. Tapi hak ni dia berubah daripada haiwan ke manusia, manusia ke manusia within a month. Sebulan je. Atau 6 months tu. So the first human to human transmission happen in December lah. In masa Wuhan tu lah. Lepas tu dia pandai lah, dia tak tahu pasal apa dia merebak dengan seorang kena, dia bagi orang lain kena tu 2 orang, 3 orang, 2.5 lah, 2.6. So 2.6. So that's the problem. Itu yang boleh jadi Wuhan tu sebenarnya. Dia merebak dengan begitu cepat like wildfire. Lepas tu wildfire tu mai lah ke kita ni di Malaysia ni. Lepas tu apa masalah doktor sekarang ni? Pihak Kementerian Kesihatan tu yang hang sebut ni, masalahnya kita ni tak sincere nak beritahu kita mai pada mana, kita pernah pergi sana, pergi sini. Itu yang menyebabkan benda tu jadi merebak. Cerita masalah apa ni? So ini actually masalah masyarakat lah. It's not just Malaysians, it's everywhere in the world. Semua bukan Malaysia je lah semua. Bila mereka kena tu, mereka buat macam mereka ni jijik sangat lah. Padahal tak adalah jijik sangat kan. Macam social pariah. You know, they basically, oh my god, you got corona. Jauh, tak mau pergi, tak mau dekat. So mereka ni macam jadi takut. Macam fobia lah. Bukan fobia. Mereka takut bukan fobia. Tak mau. Kita ni macam tersisih macam tu. Macam Yes. Sebab so kita takut. Kita actually takut. Sebab I actually ada contact dengan positive patient, positive COVID tu. Masa I kena test tu, I takut sebenarnya. Actually, I takut, oh my god, what have I done? I takut nak beritahu orang. I macam, oh my god, I akan infect satu community sebab orang akan caci kita. Macam mereka caci kes 26 tu, chairman tu. Mereka caci, dia kata macam selfish lah, apalah. Padahal dia tak tahu sebenarnya. Dan kita as masyarakat Malaysia ni, not Malaysia. It's not fair to say Malaysians. It's everywhere. Semua, satu dunia. Bukan Malaysia je. Macam-macam racism kena. Macam hari tu dia kata Cina je kena. Pukul Cina semua. Sebab dia kata Cina, benda ni Cina. Cina makan kotak lah apa semua lah. Kata macam-macam lah kat Cina kan. Orang Cina. Tak boleh. We can't do that. And that's why people didn't come forward. Because and then some people are scared. Sebab benda tu bila dia pakai PPE tu macam astronaut lah. Macam takut lah. You takut lah. You dah lah ambil darah dekat I yang pakai tudung, pakai makeup, lipstick ni pun takut. Apatah lagi bila pakai, you pakai your PPE and you wear white. Nampak macam alien. Scary lah. Scary lah. It's very scary. So
most people tak nak bagi tahu. Takut orang akan tak nak bagi diorang sakit, diorang tak nak nampak macam oh my god aku ni kenapa tersisih, orang semua duduk jauh-jauh, macam tu lah. So they didn't come forward. So banyak, lots of doctors kalau you pergi ke perubatan pengamal perubatan, ini adalah kat Facebook tu, where banyak cerita datang di mana diorang tipu. Diorang tak kata yang diorang ada bapak diorang pergi tablik ke apa, because diorang tak nak orang sisih diorang tak nak, oh my god, okay kita kena hantar dia ke hospital ni, dia tak nak, dia nak macam be normal. I want to be normal, I want people to treat me normally. But they don't want to be suspected as the yes, victim, kan? yes. Some people tak suka jadi victim, some people tak suka orang kesian diorang, some people tak suka and then Tak suka hospital. Masa tablik ni punya kesian orang tablik, diorang sebenarnya orang baik kan. So diorang kena macam-macam lah, teruknya diorang ni, kenapa diorang selfish bla 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 bla. Diorang tak nak tablik tu kena kecaci because people were saying so many bad things about these tablik people, and they're actually very nice people. They were just doing, I mean they're just doing sunnah, you know, and it's not fair to marah them because when they did this, they had a permit. They actually had a permit to do it. Tapi that's besides the point lah. Tapi which is not right lah. Itu salah. Janganlah buat macam tu. Bagi tahu betul-betul. Ada yang turun daripada Philippines or balik mana-mana lah, London ke mana, mereka tak quarantine. Mereka pergi keluar je. Another thing is they think they are kebal. I won't get it. Yeah? They think that I won't get it. I'm strong. I won't get it. But then unfortunately you will get it. Sometimes some of them, there was like a boy coming back from London, 2 boys actually from London in the same flight. Both, I think the whole flight, I mean a lot of people on that flight got it lah. Basically, I think London, it's from London actually. London's transit kat Dubai. So all of them got it, you know, and they didn't quarantine. One lady went out and shop. Dia pergi shopping tu pergi beli makanan lah. Tu lagi satu cerita. You know like, you didn't quarantine, you tak because you think you don't get, you takkan dapat. Tapi Dan dia carrier, masalah COVID ni, masalahnya dia ni kan. Dia pasal cakap Melayu, dia jangan cakap orang putih, dia kata. Okay, kita cakap Melayu. Sorry, saya cakap Melayu. Minta maaf. Saya minta maaf. Tak, benda COVID ni kan, masalahnya bila kena simptom dia lain dengan tiap orang tiap lain tau. Dia macam kalau Rizalman kena, lain. Imelda kena, lain. Mak Cik Kiah kena, lain. Pak Cik Ahmad tu kena, lain. You know, dia ikut orang punya antibody masalahnya. So ada yang setengah tu dia hilang dari bau je. Dia hilang bau je. Ada yang setengah tu batuk kong-kong-kong nak terguling dah, nak mati dah lah kan. Ada pula yang demam. Ada yang demam. Ada yang demam teruk, ada yang tak demam langsung. Macam tu lah. Ada yang sakit badan. Ada yang sakit badan je. Dia very very vague. Tu masalah doktor lah pula. Because bila dia pemai, kita kata tak ada apa lah ni, balik pi macam tu. Padahal sakit. Atau kami, itu masalah doktor lah. We all tak boleh catch this thing. Dia tak ada spesifik, dia tak ada benda yang ni COVID macam tu. Ada yang diarrhea je macam tu lah. So, jadi benda tu akan terdapat bila dia, katalah hari ni dia kena, berapa lama akan dapat simptom tu? Pun tak sama juga antara orang lain. Biasanya 5 hari. 5 hari baru dah 8 hari. Baru dia nak demam. Ada start dengan tak ada hilang dia bau. Dia rasa sakit pekat sikit-sikit macam. Okay, yang positif lah, kira kita masuk dalam kategori positif orang tu kan. Okey, bila positif dia kena kuarantin 14 hari tu, lepas tu nak kena tunggu dia ada develop tak simptom-simptom tu. Betul? Once you have bila you dah start ada simptom, sekali tekak ke demam ke, kita tak treat macam tu. Kita treat pergi hospital, simpan situ, kita korek hidung. The test is test COVID ni memanglah unpleasant, banyak kata sakit lah apa, tapi sakit dia sat je. Dia cucuk sikit hidung ni kat atas ni. Memang keluar air mata, tapi sat je. It's
tak payah takut lah. Banyak orang kata takut nak ambil lah, sakit lah macam-macam. Tak sakit sebenarnya. Dia macam terkejut je lah. Betul keluar air mata lah. So, kalau ada simptom, terus pergi hospital. Kita tak. Yang quarantine macam saya hari tu is you have close contact. Katalah, contoh, Makcik Kia datang klinik saya, dia positif. KKM telefon saya. Lepas tu kata doktor jumpa orang ada orang positif lah kan. Dia panggil saya tak ada simptom, langsung tak ada simptom, tak ada bersin pun tak kan. Dia check hidung, dia suruh balik rumah, duduk dalam bilik seorang-seorang. Yang ada toilet semua. Jangan campur dengan orang lah. Tak boleh campur orang. Hak tu lain lah, hak tu macam Makcik Kia tu Makcik I pergi tengok, dia patient I ke, and that's different. I tak ada simptom. So yang tu dia hantar balik. Macam I dia hantar balik. Tapi kalau you ada simptom, you sesak nafas ke, you sesema ke, you sakit tekak ke apa ke, dia masuk hospital. Terus masuk hospital, ambulans akan main kutip, masuk lah. Tak, dia tak. Kalau positif, ambulans main kutip. Betul. Kalau macam I positif hari tu, tapi I tak sakit apa-apa, ambulans main kutip. Okey. Lepas dah kutip tu, dia akan bermasuk terus lah, tunggu tengok simptom tu makin berat ke, ataupun bagi ubat terus ke, lagu mana? Yes. Depa